Mercu tanda lokasi ketibaan awal masyarakat Melayu di Madagaskar adalah pulau kecil di sana, dikenali sebagai Nozi Lonja atau Pulau Lonjong. Sebenarnya, ia berakar dari perkataan Melayu. Nozi adalah nusa yang bermaksud pulau dan lonja adalah lonjong. Selepas peneroka awal dari Kepulauan Melayu berjaya menjejakkan kaki di pinggir laut bumi Madagaskar, mereka perlu menjadi kawasan yang sesuai untuk membina penghidupan baru. Dari pinggir laut, sebahagian mereka terpaksa mengadu nasib meredah daerah pendalaman beratus kilometer jauhnya untuk mencari lokasi yang sesuai bagi membina penghidupan baru. Antara contoh cabaran yang ditempuh di dalam pendalaman Madagaskar ialah persekitaran seumpama ini yang terhasil oleh pengaruh cuaca yang ekstrim. Antara faktor kenapa tiada manusia sebelum mereka sanggup berada di sini. Inilah kawasan Zingi Merah yang unik di dunia. Ia bukan terhasil dari batu kapur, sebaliknya terhasil dari tanah liat merah. Pengaruh cuaca akibat hakisan air hujan dan ribut yang berlaku sekian lama membentuk keindahan pendalaman Madagaskar ini. Tetapi unsur tanahnya tidak sesuai untuk tanaman sara hidup. Jika anda ingin merentas daerah gersang seumpama ini, persediaan perlu. Inilah antara cabaran yang terpaksa dihadapi untuk merentasi Pulau Madagaskar ni. Saya dah bawa bekalan. Ini dia. Bekalan daripada Malaysia lagi. Saya ada sambal kupang adabi. Sedap ni. Dan sambal ikan bilis adabi. Kat sini nak makan sudu tak ada, pinggan tak ada. Tapi tak apa. Barangan adabi ni senang. Hanya buka tin je. Lepas tu boleh cicah dengan roti ke atau boleh makan begitu saja. Dah. Tarik. Tu dia. Tu sambal ikan bilis ni. Saya bawa teman dia. Roti Perancis. Ini memang senang didapati di Madagaskar dan memang sesuai untuk dicecah dengan ikan bilis ni. Walau bagaimanapun, penemuan Zingi Merah ini dimanfaatkan oleh pendatang awal dari Kepulauan Melayu sebagai bahan pewarna semula jadi dan bahan untuk lakaran muka wanita mereka sehinggalah ke hari ini. Peneroka awal tidak memilih daerah ini sebagai penempatan kerana faktor cuaca yang ekstrim sepanjang tahun. Sebaliknya, mereka meneruskan pencarian lokasi yang lebih sesuai, lebih jauh ke pendalaman. Saya melewati daerah pendalaman hingga tiba di Pekan Kecil, Utara Morondava. Antara contoh penempatan awal masyarakat Malagasy yang telah berhubungan dengan masyarakat kulit hitam dari etnik Bantu dari Afrika Timur. Pengaruh Melayu masih ketara di sini. Di mana-mana saja di Madagaskar, beras adalah satu kemestian. Kalau dilihat daripada kuih muih yang dijual di sini, lebih bercirikan kuih muih Melayu. Tetapi atas faktor kebersihan, tak beranilah saya menjubanya. Yang menarik juga ialah cara mereka menjual tembakau kering dengan menyulamnya menjadi tali yang panjang. Penghijrahan awal masyarakat Melayu dalam sejarah laluan rempah kayu manis masih jauh berada di pendalaman. Untuk ke sana, saya beradu nasib mendapatkan kenderaan yang sesuai untuk memasuki jalan pendalaman yang tidak berturap. Difahamkan ada kisah tersembunyi mengenai sejarah migrasi masyarakat Kepulauan Melayu di pendalaman sana untuk saya jelajahi. Lazimnya, penduduk yang tinggal berpuluh kilometer di pendalaman ini berulang-alik ke Pekan Kecil hanya dengan berjalan kaki. Semakin ke pendalaman, suasana tak ubah seperti di rantau kita. Sawah padi dan pokok kelapa tak terasa berada di benua Afrika. Purata strata penghidupan masyarakat pendalaman di sini, kenderaan dianggap eksklusif ialah kereta lembu. Sumber pendapatan paling bernilai
ialah penternakan lembu atau zibu. Umumnya, binatang ini diternak sudah mengatasi jumlah penduduknya. Difahamkan, zibu dari spesies ini dibawa ke sini dari India oleh masyarakat Kepulauan Melayu sewaktu dunia Arab menguasai perdagangan rempah abad pertengahan. Inilah pengaruh migrasi masyarakat Kepulauan Melayu yang paling ketara, membawa bersama sistem tanaman padi ke Madagaskar mengikut corak dan pendekatan warisan zaman berzaman. Di belakang sana ialah pokok baobab, pokok yang mendapat pengiktirafan sebagai monumen semula jadi Madagaskar. Ia dianggap pokok purba yang mampu hidup ribuan tahun. Dari 8 spesies baobab dunia, 6 darinya ditemui di sini. Yang ini antara spesies baobab yang tertinggi di dunia. Pokok ini turut dikenali sebagai pokok terbalik kerana sewaktu daun luruh, bahagian atasnya dilihat seperti akar. Apa kata kita lihat pokok ini dari dekat? Difahamkan dahulunya bahagian tengah dibuat lubang untuk menakung air sewaktu hujan untuk digunakan di musim kemarau. Purata ukur lilit boleh mencecah hingga 16 meter. Kulit pokok ini juga boleh dikunyah, menghasilkan kelembapan untuk menghilangkan dahaga. Ketinggiannya saja boleh mencecah 30 meter, menyamai bangunan 10 tingkat. Berada di sini memang tak puas untuk menikmati keindahan pokok gergasi ini. Besar pokok ni. Tinggi. Pokok-pokok di sini saja ada yang mencecah usia lebih 800 tahun. Dan difahamkan, pokok gergasi baobab ini antara sandaran masyarakat Melayu di awal kehadiran mereka untuk bergantung hidup. Setiap inci pokok ini berguna untuk survival mereka sewaktu tiba di sini. Dan di zaman silam, ia dianggap sebahagian daripada pokok rempah. Nama baobab dipercayai berasal dari bahasa Arab, bu hibab, yang bermaksud buah dengan beberapa biji. Pokok ni dalam bahasa Malagasy dinamakan Raniala ataupun Mother of all forests. Ibu kepada semua hutan belantara. Tengoklah saiz dia. Pokok ni memang pelbagai kegunaan. Batang pokok ni digunakan untuk membuat rumah. Kulit dia dibuatkan untuk membuat atap. Dan fiber di dalamnya dikeringkan, digunakan untuk membuat tali. Memang hebat. Dan di atas sana, buah dia boleh dibuat jus ataupun boleh dimakan begitu saja. Mungkin faktor tersebut menyebabkan pendatang daripada Nusantara memulakan penghidupan baru mereka di tempat ini. Ada buah tu dekat sana. Saya nak cuba. Buah baobab sebagai sumber diet harian yang juga dianggap sebahagian daripada rempah asli Malagasy. This one. Ini dia. These are the fruits? Yes. Ini dia. Buah pokok baobab. Yes? This is the fruit? Yes. We can eat? Eat. Eat. Sebelum nak makan, kena potong dulu. You ask them to cut. Macam itu je cara dia. Oh. Macam ni. Inilah isi dalam dia. Tak tahulah rasa macam mana, tapi memang saya tak sabar nak cuba dia. I try. Isi buahnya dimakan begitu saja sebagai snack atau dicampurkan ke dalam bubur nasi atau susu. Daripada bah juga nak rasa ni. Rasanya antara asam jawa dan vanila. Ada biji dalam dia. Rasanya lemak. Buahnya mengandungi 6 kali ganda vitamin C daripada buah limau dan 2 kali ganda kalsium dari susu lembu. Kata guide ni, jus ni memang bagus untuk badan. Mungkin menyebabkan daya tahan orang-orang sini bertambah baik. Mungkin diet dari buah baobab ini
sudah memadai untuk kelangsungan hidup masyarakat Kepulauan Melayu sewaktu mereka memulakan penghidupan baru di sini. Di samping itu, ia digunakan juga sebagai ubat, mengubati demam panas dan cirit-berit. Apa kata kita masuk ke dalam mengenali keluarga ini? Now, I want to go inside. Can we go inside, have a look? Yeah. Yes. Inilah etnik Melayu yang paling mirip rupa paras Afrika daripada Melayu yang berkulit sawo matang di daerah lain. Kehidupan mereka lebih bercirikan sara diri. Makan tengah hari jagung. Dia rebus jagung kat sini. Kebiasaannya, mereka merebus jagung dulu. Tu dia. Wah, semuanya cara tradisional dia. Kayu api. Jagung, seperti juga ubi kayu, diperkenalkan di sini dan di negara kita oleh Portugis sewaktu ekspedisi menguasai perdagangan rempah abad ke-16. Apabila sudah lembut, kenal jagung dikikis dari tongkolnya. Kemudian akan direbus sekali lagi hingga hancur. Di sini, jagung dijadikan lauk di dalam sajian nasi. Ada berpendapat mereka berasal dari keturunan orang Barito di pendalaman Borneo yang berkahwin campur dengan orang Bantu daripada Afrika. Tengok apa lagi aktiviti mereka di sini. Inilah dia pengukir tempatan mengukir pokok baobab. Ini ialah daripada dalam pokok tu. Bahagian dalam pokok tu dia potong dan diukirnya. Memang kreatif orang kat sini. Di sini, kacang tanah pula dijadikan sebagai dessert selepas makan nasi. Kacang, jagung memang sumber makanan asasi kat tempat-tempat macam ni. Ada lagi satu sajian yang tak asing di sini. Ubi kayu. Ubi ini akan dibiarkan empuk dan hancur untuk dimakan bersama nasi. Inilah realiti hidup di sini. Masyarakat ini tidak cerewet langsung dalam makanan. Cita rasa mereka cukup mudah dan tak jemu dengan rutin makanan sebegini. Yes. Dan binatang peliharaan what they have di sini lain dari yang lain. Tanah? Saya nak pegang tapi saya pun geli juga kan. Tengok aja udahlah kan. Sebenarnya, separuh daripada spesies sumpah-sumpah atau chameleon terdapat di Madagaskar. Tiada di dunia yang lain. Inilah kisah peradaban masyarakat dari Kepulauan Melayu hadir meneroka Pulau Madagaskar. Mereka berjaya merentas samudera, menyusuri pendalaman, meneroka tanah dengan sumber baobab sebagai sandaran hidup dan melangkah mengasaskan sistem tanaman padi yang tiada seumpamanya di Afrika. Di samping membuka lembaran terasasnya laluan rempah terawal di dunia menghubungkan dua benua.